Baik. Boleh faham tak setakat yang saya terangkan tadi? Bahaya gula tadi. Jadi tuan-tuan, apabila kita berjumpa dengan prospek kita, tuan-tuan dan puan-puan, tolong cerita tentang pantang larang dulu. Pantang larang je kalau dalam proses nak buat pemulihan dalam badan, kita kena faham ya, semua orang sakit kerana masalah pemakanan. Malah kita selalu dengar hadis, 80% punca penyakit kata Rasulullah datang daripada usus, datang dari perut, daripada apa yang kita makan. Salah kita semua. Sebab kita tidak menjaga pemakanan. Mungkin kita tidak faham tentang penjagaan makanan. Jadi ramai orang melihat bahawa ramai orang menganggap produk kesihatan yang dijual oleh macam-macam syarikat itu ubat. Okey? Banyak orang anggap itu ubat. Ini tuan-tuan dan puan-puan kena tolong bantu untuk sebarkan pengetahuan kepada rakan-rakan kat luar bahawa pemakanan kesihatan bukan ubat. Pemakanan kesihatan bukan ubat. Seperti mana kita makan ubat Panadol, kita makan ubat kecil manis, kita makan ubat darah tinggi daripada hospital. Tak sama. Tak sama langsung. Jadi, apa yang kita makan, kita nak balik kepada apa yang disebut dalam Al-Quran. Makanlah makanan yang halal, satu. Lagi baik, makanan yang baik. Makanan sunnah. Sebab makanan yang baik, makanan sunnah ini, dia membekalkan balik elektron. Maksud saya yang sel kita hilang pasangan tadi. Faham? Sel kita yang hilang pasangan tadi, kita ambil pemakanan sunnah, kita ambil pemakanan yang sihat, kita makan banyak buah, kita makan banyak sayur. Ini ada bawa pasangan yang lebih. Dia ada banyak pasangan yang lebih. Sebab itu dipanggil antioksidan. Jadi bila kita ambil dia, kita minum susu kambing, kita makan kurma, kita makan batu sauda, kita makan produk-produk Vista, kita makan stevia, C Vista, dalam tu ada daun officinalis, kita dalam tu ada aquamin. Kita makan produk ini masuk dalam badan dan dia bekalkan balik. Siapa yang tak ada pasangan? Aku bagi, aku bagi, aku bagi. Faham tak? Jadi bila semua dah dapat pasangan, maka sel akan jadi stabil balik. Sel dalam badan kita jadi harmoni balik. Maka dengan itu organ akan dapat berfungsi seperti mana yang sepatutnya. Faham tu? Jadi amalan pemakanan itu yang penting. Sebab itu ramai orang. Bila ambil pemakanan kesihatan, ini nak makan sehari berapa paket. Dia buat macam ubat. Ubat jelah. Tak boleh ambil berlebihan. Tak boleh ambil lain daripada dos yang diberitahu oleh doktor. Tetapi pemakanan kesihatan, saya minum susu kambing sehari 2-3 kali. Pagi ambil, tengah petang ambil, malam nak tidur. Tambah sekarang ada gomik pula. Gomik pagi kena ambil. Nak bagi rasa bertenaga, rasa kenyang. Sebelum tidur ambil Bicolin. Bahaya tak? Tak bahaya. Malah itu menjadikan kita kesihat. So, tuan-tuan dan perempuan, semua yang ditawarkan dalam Vista Manhaj adalah pemakanan kesihatan, pemakanan, minuman yang bekalkan balik bahan anti, semua tu bersifat antioksidan yang stabilkan balik sel. Jadi kalau nak sihat, lebihkan amalan pemakanan yang high antioksidan, kurangkan atau kalau boleh berhenti terus ambil pemakanan yang boleh merosakkan balik sel. Hari ini tuan-tuan, kita jumpa banyak kes. Ramai orang yang ambil produk Vista. Kita selalu dengar, dulu mula-mula ambil okey, sekarang tak okey. Produk Vista ni dah hilang kualiti. Saya buat 32 tahun industri MLM, inilah juga yang saya dengar tak habis-habis. Sebabnya tak faham. Lepas tu ada ramai kata, syarikat ni dah mula tipu dah ni. Bahan dah mula kurang. Sebenarnya tuan-tuan, hasil daripada kajian, ramai orang apabila dia ambil produk Vista ataupun apa-apa produk pemakanan sunnah, produk pemakanan kesihatan, bila dia rasa dia dah sihat,
Dia tak pantang. Dia ambil gula. Walaupun dia kata ambil gula sikit je. Sikit pun tak boleh. Sebab sikit pun adalah racun. Boleh tak ambil racun paraquat masuk dalam badan? Sikit je. Tak boleh kan? Samalah juga situasi dia. Malah, satu perkara yang kita sedih adalah bila dia ambil produk-produk pemakanan kesihatan, dia berhenti ubat hospital. Ini satu pemahaman yang salah. Kalau dia tak pernah ambil ubat hospital, tak apa. Tapi kalau dia dah ambil ubat hospital, dia ambil ubat darah tinggi, dia ambil ubat kecil manis, dia ambil ubat macam-macam. Ubat tahan sakit dan ubat-ubat apa ni yang untuk nak kawal darah dan sebagainya, untuk cair darah dan sebagainya. Dia kena ambil. Dia kena berkawan sebab ubat hospital yang kita ambil atas nasihat doktor, itu dia kawal supaya benda tu tak jadi semakin teruk. Tetapi sudah tentu tidak boleh menyembuhkan. Yang menyembuhkan ada lagi dua perkara, iaitu pemakanan yang sihat. Lebihkan pemakanan yang sihat. Kalau rasa tak, sebab tu kalau kita tuan perempuan, sebab tu kita kata berhenti gula, gantikan dengan stevia supaya lebihkan yang high antioksidan, yang tinggi antioksidan dia, supaya sel badan kita jadi harmoni, supaya sel badan kita jadi sihat. Ni saya nak kena bagi faham ni. Faham maksud saya tak? Tak ada masalah. Jangan tanya saya Bicolin satu hari boleh ambil berapa kali. Ambil lah banyak kali pun. Dia bukan mati. Ustaz Man satu botol mineral besar tu dia masuk semua. Saya pun tak buat macam dia. Pagi-pagi masuk apa Ustaz? Bicolin, Botafah, Mimain. Masuk belakang. Gomik, gocok. Campur sekali. Minum. Dia campur sekali. Saya ingat Stevie Star pun masuk sekali Ustaz. Masuk sekali. Mati ke makin sihat? Makin sihat. Kan? Berat badan turun, gula turun, darah tinggi dia stabil. Bahaya tak? Siapa kata bahaya? Yang jadi bahaya, yang rasa bahaya sebab kita anggap ia sebagai ubat. So, ubat hospital ni jangan berhenti. Bentang-bentang dah ambil, jangan berhenti. Lebihkan pemakanan sihat. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita pergi cek balik, rutin checking kat doktor bagi tahu, kat kawan-kawan kita, kalau pergi rutin checking tu, doktor sendiri kata, dah makin sihat, doktor yang akan kurangkan dos. Jangan kita pandai-pandai kurangkan dos. Jangan kita jadi doktor pula. Faham tu ya? Tolong ni. Jangan kita jadi doktor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gabungan ini yang penting. Gabungan untuk kita sihat. Sama ada kita nak sakit, nak bagi sihat, ataupun kita ni rasa sihat. Kita ni sebenarnya rasa sihat. Majoriti kita sebenarnya tak sihat pun. Betul tak? Hak darah rendah je, hak anemia je. Betul tak Sharifah? Jadi, jadi kita memanglah boleh bangun lagi, boleh berdiri lagi, boleh buat kerja lagi. Tapi pada hakikatnya sel badan kita semakin hari semakin tak sihat. So, apa yang kita perlu lakukan? Dakwahkan orang. Apa yang saya sampaikan ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk proses rawatan, yang pertama je tuan-tuan, tolong berhenti gula. Tolong berhenti gula. Kalau nak sihat, tolong berhenti gula. Amalkan Stevie Star. Apa masalahnya? Kita dah nampak dah keburukan-keburukan gula. Dan kita bandingkan dengan amalan Stevie Star yang lebih banyak kebaikan. Kenapa kita tidak memilih itu? Kenapa kita sangat sayang nak meninggalkan ketagihan daripada gula? Sedangkan gula boleh mudaratkan kesihatan. Ni tolong cerita. Orang kena stroke pun pasal gula. Tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Dalam masa yang sama, pesan. Tolong pesan. Jangan berhenti ubat hospital, teruskan. Okay? Amalkan pemakanan sihat. Jangan berhenti. Jangan berhenti sebab setiap hari kita makan benda. Tak boleh elak nak makan nasi, makan ikan yang ada bahan kimia apa semua. Kita tak boleh elak. Jadi kena lebihkan pemakanan kesihatan. Kalau nak menang dalam pertarungan kesihatan ini, kalau nak menang dalam peperangan kesihatan ini, kalau nak menang untuk menguatkan sistem ketahanan tubuh. Hari ini orang takut. Dengar kata Paloh dah berapa orang yang kena COVID. Tak, Amelie? Puluhan orang dah kena angkut dah pergi buat check up. Betul tak? Ini masa je untuk kita bagi tahu pada semua orang. Penawar, kita cari penawar. Tetapi satu benda yang kita kena faham betul-betul, kalau masih ambil gula pasir, itu sebab ramai orang kena COVID, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai orang kena COVID sebab sistem ketahanan tubuh dia lemah. Kenapa sistem ketahanan tubuh lemah? Dia ambil gula. Gula
menyebabkan sistem imunisasi jadi lemah. Jadi bila gula, sebab apa? Sebab gula masuk dalam badan, dia makan zat, vitamin, mineral yang ada dalam badan yang berjumbang untuk nak buat vaksin semula jadi, tak boleh. Sebab gula dah makan semua zat, vitamin dan mineral dalam tubuh. Dia kena cerita ni. Tolong sampaikan, ini dakwah kita ni. Kita vaksin tapi dalam masa sama jaga pemakanan supaya imun sistem kita kuat. Gabungan vaksin dengan pemakanan sihat dan jangan berhenti ambil gula, insya-Allah sistem kita dahsyat. Kita hebat. Tapi kalau kita vaksin tapi gula masih belasah betul-betul, kita tak lebihkan pemakanan kesihatan berbanding dengan pemakanan biasa, maka sistem ketahanan tubuh kita akan lemah. This is perjuangan yang kita nak bawa dalam Vista, yang kita yakin dan percaya. Produk Vista amalkan sungguh-sungguh semuanya. Makan sungguh-sungguh semuanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah kita akan jadi sihat, insyaAllah. Boleh? Jelas tak? Jelas ya? Harap jelas. Dan video ini saya rakam, minta tolong buat berulang kali. Inilah yang kena cerita. Sama ada nak cerita secara offline ataupun nak cerita secara online, tak kisah. Tapi inilah yang kita kena cerita. Yang kita kena sampaikan. Anggap ini sebagai sebahagian daripada kerja dakwah kita. Kalau tidak, ramai orang akan mati. Mati ni sampai masa mati, betul. Tapi kita kena buat sesuatu ikhtiar sebelum kita bertawakal. Dan salah satu jalan ikhtiar kita sebagai pejuang-pejuang Vista Manhaj ni, maka kita kena cerita ilmu ini. Dia nak makan produk lain, terpulang. Tetapi dalam Vista kita menawarkan amalan pembakaran sihat, amalan pembakaran halal dan thayyiban dan sunnah ini sebenarnya akhirnya boleh dapat barang percuma. Kita nak menggunakan barang percuma. Caranya kita buat macam Ustaz Man cerita tadi. Seorang masuk ahli, perkenal pada 2 orang. Dan itu bila berkembang, insya-Allah barang percuma. Bonus yang Amali dapat, bonus yang Sharifah dapat, kan? Bonus-bonus ini boleh nak beli barang. Boleh nak guna barang. Boleh tak bantu bukan sekadar untuk diri kita. Boleh beli untuk mak ayah juga. Betul tak? Nah ini, tuan-tuan dan puan-puan, jangan ambil mudah. Vaksin saja tak cukup. Tetapi kalau vaksin ada, pemakanan tak sihat, imun sistem kita pun lemah. Pergi sekali, serentak. Ini dakwahkan pada orang. Boleh ya? Faham ya? Ada apa soalan sebelum kita nak pergi satu cabutan bertuah? Kalau lebih 10 orang, saya buat 3. Kalau satu, kita buat 1. InsyaAllah. Jadi ada soalan? Tak ada ya? Kalau tak ada, terima kasih banyak dan saya akan